Boleh. Okey. Kita ready, boleh buat. Okey. Boleh Ready live. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan juga penonton FB Live IOM Medical Specialist Center. InsyaAllah hari ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi sikit sebanyak tentang penyakit limfoma, satu penyakit yang mungkin tidak ramai yang mengetahui tentang detail penyakit ini, tapi insyaAllah dalam ruang yang sedikit ini kita dapat berbincang tentang penyakit ini. Saya Dr. Ismail bin Ibrahim, merupakan pakar perubatan dan hematologi di Hospital IJM Medical Specialist Center, juga merawat penyakit limfoma. Baiklah, so insyaAllah kita mulakan dengan apakah itu limfoma. So limfoma merupakan satu penyakit yang barangkali setengah mengetahui sebagai satu penyakit ketumbuhan ataupun kanser. Dan dia ketumbuhan ataupun kanser yang melibatkan sistem limfa yang mungkin setengah kita telah mengetahui kewujudannya dalam badan kita, terutamanya bila kita mengidap jangkitan kuman ataupun jangkitan virus, kerana sistem limfa ini akan diaktifkan dengan adanya bengkak kelenjar, terutama di kalangan kanak-kanak kecil. Untuk kita lebih memahami apa itu limfoma, lebih baik kita faham apa itu kanser terlebih dahulu. Kanser ni barangkali ramai yang pernah dengar tentang kanser payudara untuk kalangan wanita, kanser rahim ataupun kanser paru-paru di kalangan terutama di kalangan lelaki. Kanser ini merupakan situasi di mana badan kita yang biasanya melalui proses perkembangan dan juga pertumbuhan memerlukan sel-sel dalam badan kita proliferate ataupun membiak, dengan daripada satu sel akan wujud dua sel dan seterusnya. Tetapi sekiranya berlaku perubahan dalam genetik ataupun apa yang terkandung dalam nukleus dalam sel, maka proses pertumbuhan ini ataupun dividing of cells ini akan berlaku tanpa kawalan, dan ini mendedahkan kepada risiko berlakunya kanser. Dan ini boleh berlaku pada mana-mana sel dalam badan manusia dan pada mana-mana organ pada badan manusia. Dan pada perbincangan kita hari ini membincangkan tentang limfoma ataupun kanser sistem kelenjar. Dia berlaku dalam sistem limfa yang ada pada badan kita. So sistem limfa ini merupakan sistem yang terkandung dalamnya saluran limfa yang juga ada hubung kait dengan saluran darah walaupun tidak secara langsung, dan juga di situ ada juga kelenjar limfa yang mungkin di kalangan kanak-kanak mungkin lebih jelas bila mereka mendapat bengkak di bahagian bawah bawah mulut, terutama bila mereka mendapat jangkitan kuman, contohnya tonsillitis ataupun jangkitan kuman virus ni. Dan selain daripada saluran limfa dan juga kelenjar limfa, ada juga satu organ yang terlibat dalam sistem limfa ini, iaitu limpa ataupun limpa yang terletak di bahagian kiri badan manusia, di sebelah hati. Dan semua ini merupakan satu network ataupun satu rangkaian yang luas yang merangkumi seluruh badan manusia daripada atas kepala sehingga hujung kaki. Dan Allah SWT telah menciptakan sistem limfa dalam badan manusia ini, tujuan utamanya adalah untuk barrier ataupun sistem pertahanan badan manusia, kerana di dalam sistem limfa ini atau di sistem limfa ini terkandung sel-sel yang mampu untuk melawan jangkitan kuman ataupun virus. Jadi tujuan asalnya begitu, tetapi apabila berlakunya kanser ataupun berlakunya pertumbuhan tanpa kawalan, iaitu kanser, maka sel-sel yang terlibat dalam sistem limfa ini akan membiak dan membesar
di luar kawalan dan di luar keperluan manusia untuk melawan jangkitan kuman. Limfoma ini sangat berbeza dengan penyakit kanser yang lain ataupun kita panggil solid cancer. Dia sangat berbeza terutama kerana dia melibatkan sel yang berbeza, seperti mana kita nyatakan tadi, iaitu sel limfosit ataupun sel darah putih yang terkandung dalam sistem limfa kita. Jenis-jenis limfoma boleh dibahagikan secara umumnya kepada Hodgkin lymphoma dan juga non-Hodgkin lymphoma. Ini mungkin terlalu detail perbincangannya, tapi sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam merawat pesakit yang mempunyai lymphoma, kita perlu tahu apakah jenis lymphoma ini kerana dia melibatkan rawatan yang berbeza dan pemantauan yang berbeza. Lebih lagi dalam non-Hodgkin lymphoma, jenis limfoma yang lebih melibatkan ramai orang yang mungkin lebih berusia, terbagi pula kepada dua, iaitu low grade dan juga high grade. Iaitu ada satu jenis limfoma yang lebih perlahan untuk dia membesar, dan satu lagi limfoma dia lebih cepat dan lebih agresif. Jadi kita katakan dia sebagai high grade, maksudnya dia cepat untuk membesar daripada 1 kepada 2 sel dan seterusnya. Dan ini pembahagian yang kami selalu gunakan untuk membezakan penyakit-penyakit limfoma, dan bergantung kepada sel-sel yang terlibat apabila kita telah melihat kepada penyakit tersebut, dan juga kita melihat bagaimana sel tersebut membiak dan membesar kadar pertumbuhan mereka. Penting untuk kita ketahui limfoma ini pelbagai jenis, bahkan pembahagian yang kita terangkan tadi tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang tuntas ataupun kesimpulan yang penuh tentang penyakit limfoma. Kalau kita refer ataupun rujuk kepada apa yang terkandung dalam buku WHO, banyak lagi jenis-jenis limfoma, bahkan mereka lebih detail dalam memberi jenis limfoma ini bergantung kepada faktor genetik dan juga melihat kepada background, apakah penyebab ataupun latar penyebab kepada limfoma tersebut. Namanya mungkin lebih kurang sama, limfoma itu dan limfoma ini, tetapi mereka berbeza mengikut sel-sel yang terlibat. Kalau kita ingin lebih detail lagi, limfosit ataupun limfosit yang terkandung dalam sistem limfa kita ini terbagi kepada B dan juga T sel. Maknanya begitu berbeza antara satu sama lain. Juga berbeza dari sudut perwatakan dan bagaimana ragam mereka. So kita tak boleh samakan satu limfoma low grade ataupun limfoma yang kadar pertumbuhannya perlahan dan mungkin berlaku dengan kadar yang perlahan yang menyebabkan mungkin pesakit tidak sedar, dengan satu lagi limfoma yang berlaku sangat rapid ataupun sangat cepat, agresif, dan pesakit akan lebih awal untuk sedar akan kewujudan bengkak ataupun limfoma ini. Jadi sangat berbeza, ya. Dan justru itu rawatan yang diberikan kepada limfoma ini juga berbeza. So pasti kita perlu mengetahui jenis-jenis limfoma ini untuk membantu kita beri rawatan yang tepat. Bahkan bila saya sendiri ingin berbincang dengan pesakit tentang penyakit limfoma dan rawatannya, penting untuk kita tahu jenis limfoma ini supaya kita boleh memberi memberi agakan ataupun kita boleh memberi prognosis ataupun respons. Jadi kalau kita beri rawatan, kita boleh tahu sama ada ini akan respon dengan baik dengan rawatan ataupun dia mempunyai respon yang kurang kepada rawatan. Jadi semua ini penting untuk kita mengetahui jenis-jenis limfoma sebelum kita membuat kesimpulan. So tak boleh samakan satu limfoma kepada limfoma yang lain. Baiklah, seterusnya, siapakah yang boleh mendapat limfoma ini? Sebenarnya tak ada siapa yang boleh terlepas daripada limfoma ini, sudut kalau kita ambil faktor umur sahaja, kerana boleh berlaku pada semua peringkat umur, terutama dewasa. Yang menentukannya adalah pada umur itu tentu ada jenis limfoma yang lebih tinggi
kebarangkaliannya berbanding dengan umur yang lain ya. Kalau kita ambil contoh satu penyakit limfoma tadi, iaitu Hodgkin lymphoma, classical Hodgkin lymphoma, ia melibatkan golongan yang muda dan juga ada golongan yang tua. So ada, kita panggil bimodal, iaitu ada dua peringkat usia yang boleh terlibat. Tetapi secara umumnya makin meningkat usia seseorang, maka terdedah lagi lah risiko untuk seseorang itu mendapat limfoma. Limfoma yang berbeza daripada limfoma orang yang muda, tetapi dia still terdedah kepada risiko untuk mendapat limfoma. So jadi setiap kali sesiapa yang mendapat simptom ataupun tanda limfoma, maka kita still perlu consider limfoma sebagai salah satu diagnosis, kerana semua peringkat umur dewasa boleh mendapat limfoma ini. Tetapi ada juga golongan-golongan tertentu yang lebih lagi terdedah kepada limfoma. Ini melihat kepada risiko-risiko yang mereka mungkin ada, termasuk di kalangan mereka yang berada keadaan imuniti yang rendah atas faktor penyakit ataupun atas faktor penggunaan ubat ataupun telah melalui proses rawatan yang berbentuk, contohnya pemindahan susun tulang ataupun pemindahan organ yang mereka perlu kepada ubat-ubat yang mengurangkan imuniti, maka itu terdedah kepada berlakunya limfoma. Limfoma yang tertentu, dia bukan satu jenis limfoma saja, ada pelbagai jenis limfoma. Yang kedua adalah beberapa jenis penyakitan virus juga berkait dengan pembentukan limfoma. EBV ataupun nama panjangnya Epstein-Barr virus juga dia well known ataupun terkenal sebagai virus yang boleh menyebabkan limfoma yang pelbagai, sama ada ia Hodgkin ataupun non-Hodgkin, pada umur yang muda ataupun pada umur yang tua. Hepatitis B atau C, kedua-duanya juga terkait dengan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat limfoma. Dan terutama mereka yang mendapat HIV, mereka juga terdedah kepada limfoma. Bahkan kalau seseorang itu mendapat limfoma, maka dia rawatan yang perlu diberikan kepada penyakit tersebut perlu mengambil kira juga status HIV mereka. Selain daripada itu, kita juga maklum bahawa sekiranya seseorang individu itu terdedah kepada radiasi ataupun bahan kimia yang akan menyebabkan perubahan di sudut genetik, dia juga akan mengundang kepada berlakunya limfoma. Dan dia bukanlah serta-merta, tetapi dia ada risiko yang berkait dengan duration ataupun jangka masa tempoh terdedahnya seseorang itu kepada radiasi atau bahan kimia dan juga kekerapan. Ada juga limfoma yang berkait dengan genetic mutation ataupun faktor genetik, tapi faktor genetik yang mungkin diwariskan daripada ibu bapa mereka, itu golongan yang sangat kecil, tetapi ia adalah salah satu risiko yang menyebabkan seorang mendapat limfoma. Tapi kebanyakan limfoma adalah de novo ataupun dia muncul secara tiba-tiba, dan sebagai seorang yang merawat limfoma ni, itulah majoriti pesakit saya yang dapat limfoma ni tanpa risiko yang kita nyatakan tadi, dan mereka dengan tiba-tiba sahaja mendapat penyakit ini. Itu perlu juga difahami. Kadang-kadang pesakit menjadi cuba mencari punca dan menyalahkan perkara-perkara tertentu, tapi untuk saya lebih baik kita fokus pada rawatan, kerana majoriti adalah penyakit itu tak ada punca yang jelas dan tidak perlu kita tengok ke belakang untuk menyalahkan sesiapa. So, apakah tanda-tanda limfoma? So, pertama sekali, bengkak. Ini selalu mungkin perkara yang paling kerap. Bengkak ataupun swelling melibatkan kelenjar sistem limfa yang terletak di bawah mulut ataupun di bawah kita punya rahang, dan juga di bawah ketiak, di bahagian kelangkang, dan kalau di tempat-tempat lain mungkin agak tersembunyi, contohnya di dalam badan manusia,
dan juga di beberapa tempat yang mungkin agak tersembunyi, di belakang telinga, di bawah tangan, semua tu boleh menjadi tempat berlakunya limfoma. Itu yang selalunya berlaku. Tetapi bengkak ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Bahkan dia boleh berlaku di kulit, boleh berlaku di tulang, ya. Tapi itu bukanlah spesifik kepada limfoma, dan itu perlu dibuat kajian lebih untuk pastikan bahawa dia berkait dengan limfoma ataupun tidak. Mungkin saya perlu nyatakan juga penyakit-penyakit kanser yang lain, contohnya breast cancer ataupun payudara, kanser payudara ataupun kanser paru-paru juga boleh melibatkan sistem kelenjar apabila terutamanya penyakit tersebut telah merebak di luar daripada kawasan asal. Jadi penting dalam kita membuat kajian terhadap bengkak ini adalah mengenal pasti sama ada dia datang daripada sel limfoma ataupun dia datang daripada sel organ-organ badan yang lain yang berkait dengan kanser yang lain. Dan bila kita ada bengkak berkait dengan limfoma ni, selalunya dia tidak sakit. Maknanya kalau sakit tu selalunya lah dia berkait dengan penyakit jangkitan kuman. Jadi kalau kita dapat jangkitan contohnya tonsil, maka bengkak di bawah mulut tu akan berasa sakit. Tetapi kalau limfoma, bengkak tersebut dia tidak sakit, jadi dia hanya bengkak sahaja, dan dalam masa sama tidak ada jangkitan kuman yang berlaku, ya. Itu yang pertama, itu yang selalu berlaku, tanda-tanda limfoma iaitu bengkak. Saya ambil contoh di sini, ini salah seorang pesakit saya. Bengkak yang dia ada ni di bahagian belaki mulut itu berlaku lebih daripada 5 tahun, ya. Lama sebelum dia buat keputusan untuk jumpa doktor dan dapat rawatan. Dan ini bukan datang daripada tempat yang biasa limfoma datang. Dia datang daripada permukaan mulut, ya, permukaan mulut, dan dia membesar. Bila kita selidik lebih detail, kita dapati dia datang daripada sel-sel limfosit, ya, dan dia adalah sejenis limfoma. Jadi dia boleh juga bengkaknya datang di tempat-tempat yang kurang biasa, ya. Selain daripada itu, gejala limfoma ini boleh menjadi seorang tu boleh datang dengan lemah lesu, demam, hilang berat badan tanpa dirancang, kegatalan ataupun naik ruam, ataupun berpeluh berlebihan, terutama di waktu malam. Kalau kita tengok semua gejala-gejala limfoma ini, dia sangat tidak spesifik. Dia tidak spesifik hanya untuk limfoma. Jadi memang satu perkara yang agak biasa bila seorang pesakit itu, sebelum dia nak dapat diagnosis limfoma ini, dia melalui banyak kali jumpa doktor kerana lemah dan lesu ni sangat tidak spesifik. Ia boleh berkait dengan masalah thyroid, dia boleh berkait dengan masalah diabetes. Jadi sebelum nak sampai ke konklusi ataupun kesimpulan bahawa ini adalah limfoma, mereka mungkin menyangka penyakit ini berkait dengan penyakit-penyakit yang lebih common ataupun lebih biasa berlaku di kalangan masyarakat. Contohnya demam, dan kalau kita fikirkan demam ni adalah jangkitan kuman. Tapi yang penting apabila kita mendapat gejala-gejala ini ataupun simptom-simptom ini, kalau ia sangat signifikan, maknanya terlalu teruk, terlalu lemah dan lesu, terlalu demam yang panas yang melampau, dan selalu kerap dan tidak kebah ataupun tidak kurang dengan rawatan asal, maknanya antibiotik dan juga Panadol ataupun paracetamol, maka di situ ada kemungkinan penyakit ini bukan disebabkan jangkitan kuman biasa, tetapi boleh disebabkan oleh limfoma. Contohnya kegatalan, kalau dia begitu lama berlangsung dan kita dah try segala jenis rawatan dan tidak selesai, perlu kita fikirkan adakah dia dikaitkan dengan limfoma. Tapi tidaklah kita katakan setiap lemah dan lesu itu adalah limfoma dan seterusnya. Tapi nak kata dia boleh datang dengan simptom yang sangat tidak spesifik, ya. So perlu kepada pemeriksaan doktor dan perlu kepada nasihat pakar sekiranya ada suspek ini datang daripada ketumbuhan ataupun limfoma. Saya ambil contoh pesakit yang saya rawat. Dia datang dengan naik ruam di seluruh badan dia, terutama di sebelah tangan dia. Naik ruam yang raise ataupun dia naik, dan
tak selesa di seluruh badan dia, dan dalam masa sama dia ada bengkak di bahagian tonsil. Kalau kita sekali pandang, kita tahu ini mungkin alergi, ini mungkin disebabkan mungkin jangkitan kuman, tetapi setelah lama dikaji, akhirnya bila buat biopsi ataupun ambil sampel di bahagian tekak beliau, akhirnya kita dapati ini adalah limfoma, iaitu Hodgkin lymphoma. So dia boleh datang selain daripada bengkak, datang dengan simptom ataupun tanda-tanda yang lain juga. So apa yang perlu dilakukan untuk kita mendapat diagnosis? Pertama sekali, yang paling penting adalah pemeriksaan doktor yang dengan segera. So jumpa doktor yang berdekatan untuk mendapat nasihat awal, dan sekiranya ada kerisauan dari pihak doktor yang merawat kita ataupun kita sendiri kerana begitu lama simptom ataupun tanda itu ada, maka sebaik-baiknya dapatkan nasihat pakar untuk lebih mendapat kepastian. Itu peringkat awal. Seterusnya, kalau ada bengkak yang spesifik, contohnya dalam kes pakcik tadi yang ada bengkak di bahagian mulut tu, kita perlu kepada mengambil biopsi. Tapi ini mungkin satu benda yang ramai daripada pesakit agak berlengah untuk mendapat biopsi, mungkin kerana kerisauan ataupun takut untuk menjalani prosedur tersebut. Boleh saya maklumkan di sini bahawa sampel yang diambil tu tidak perlu banyak pun, perlu ambil sedikit sahaja, dan majoriti kes tidak perlu melalui proses ataupun pembedahan besar. Dia boleh dilakukan melalui bius setempat dan tidak perlulah kita masuk ke dewan bedah dan sebagainya. Dan dalam keadaan sekarang, selain daripada kita boleh minta doktor bedah untuk bantu mengambil biopsi, kita juga sekarang ada fasiliti yang kita boleh minta pakar bahagian radiologi ataupun pakar bahagian scan untuk bantu kita mengambil biopsi tersebut. Dan ini satu prosedur yang mudah relatively dibandingkan dengan operation yang besar, kerana dia sangat-sangat diperlukan untuk kita mengambil diagnosis. Selain daripada itu, kita akan mengambil beberapa ujian darah. Ini akan membuat penilaian secara umum bagaimana keadaan pesakit dari sudut bilangan darah mereka. Selain itu, akan beritahu kita sama ada limfoma ini adalah kanser yang agresif ataupun tidak. Soalan yang selalu orang tanya kepada saya, cukupkah ujian darah untuk saya membuat diagnosis limfoma? Jawapan mudahnya tidak. Pasti biopsi ataupun mengambil sampel daripada tempat yang bengkak yang terlibat itu memberi jawapan yang lebih tepat untuk mengatakan seorang tu ada limfoma ataupun tidak. Jadi ujian darah ni membantu, tetapi dia tidak mencukupi untuk membuat diagnosis yang tepat. Selain daripada itu, kita juga akan lakukan CT scan ataupun PET CT scan. Sebahagian daripada kita mengenal pasti bengkak-bengkak yang terlibat dalam limfoma, dan juga kalau dalam proses awal kita nak kenal pasti bahagian mana yang bengkak untuk kita membuat biopsi yang lebih tepat. Maksudnya kalau ada kawasan yang lebih besar ataupun nampak lebih agresif, itu mungkin lebih baik untuk kita ambil sampel situ, kerana dia akan memberi gambaran yang lebih tepat tentang penyakit limfoma ini. Selain daripada itu, CT scan ini akan memberi juga maklumat untuk saya sebagai seorang yang merawat penyakit limfoma ini, tahapan penyakit limfoma ini. Dia bergantung kepada lokasi dan bilangan tempat yang terlibat. So ini apa yang perlu kami lakukan untuk membuat diagnosis dan juga membuat penilaian yang lebih komprehensif tentang penyakit limfoma ini. Saya ambil contoh satu pesakit saya yang datang dengan 3 bulan dia batuk dan demam tanpa tak selesai dengan mengambil antibiotik dan paracetamol. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita buat X-ray, kita buat scan terhadap paru-paru dia, kita dapati di bahagian paru-paru dia ni, di tengah-tengah ni, ini adalah jantung,
dan ini adalah bahagian tengah-tengah paru-paru, kita panggil mediastinum, juga adalah sebahagian daripada sistem limfa kita. Dapati ada satu bengkak kan. Nak kata kadang-kadang dia tidak muncul bengkak yang kita nampak di bahagian muka dan sebagainya, tapi dia berada di dalam dalam paru-paru kita, maka tak mungkin kita boleh rasa. Jadi perlu kepada scan, paling simple X-ray, dan seterusnya supaya kita kenal pasti ada bengkak tersebut, maka kita akan buat CT scan, iaitu scan yang lebih sensitif untuk mengenal pasti bengkak itu datang daripada mana. Dan akhirnya kita dapat tahu bahawa bengkak itu datang daripada kelenjar mediastinum ataupun bahagian tengah paru-paru. Ini paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang ini adalah bengkak yang kita nampak dalam X-ray tersebut. Dan seterusnya pesakit melalui biopsi, dan kita telah membuktikan bahawa penyakit ini adalah penyakit Hodgkin lymphoma. So perlu kepada CT scan dan juga X-ray untuk membantu kita membuat diagnosis, dan akhirnya kita dapat memberi rawatan yang tepat kepada pesakit. So tahapan dalam lymphoma ini bergantung kepada bilangan. So ada 1 ataupun 2. Kalau 1 bahagian saja dia menjadi stage 1, 2 bahagian, tetapi di 1 bahagian di badan kita, bahagian atas sahaja, maka dia menjadi stage 2, atau bahagian bawah sahaja, maka dia menjadi stage 2 juga. Kalau dia melibatkan bahagian atas dan juga bahagian bawah, maka dia menjadi stage 3, dan sekiranya dia melibatkan organ-organ di luar daripada sistem limfa manusia, maka dia menjadi stage 4. Saya tak adalah expect setiap daripada masyarakat tahu tentang tahapan limfoma ini, tapi tujuan saya berkongsi tentang perkara ini adalah untuk memahamkan kita bahawa tahapan dalam limfoma ini tidak sama dengan tahapan kanser lain. So, ini satu perkara ataupun kerisauan yang selalu berlaku, dan selalu orang akan bertanya kepada saya, dia tahapan berapa dan sebagainya, kerana mereka akan risau sekiranya tahapan dia tinggi maka tak boleh dirawat, maka akhirnya mereka memilih untuk tidak mendapat rawatan langsung. Saya rasa itu mungkin persepsi yang salah. Pertama sekali, tahapan limfoma memang tidak sama dengan tahapan kanser lain. Kalau kanser lung kanser ataupun kanser paru-paru, kanser payudara, mereka mempunyai cara memberi tahapan yang berbeza. Bahkan dalam tahapan limfoma ini, percentage untuk sembuh, kalau kita membuat perbandingan dengan kanser lain, contohnya kanser paru-paru, walaupun tahapan limfoma itu stage 4, still peluang sembuh itu ada. Walaupun kalau kita bandingkan dengan tahapan 1 dengan 4, pastinya tahapan 1 lebih mudah disembuhkan, tetapi tahapan 4 limfoma, Hodgkin lymphoma kalau kita nak lebih spesifik, sangat berbeza dengan tahapan 4 kanser paru-paru. Jadi still dia boleh dirawat dan boleh sembuh. Jadi semua ini perlu dinilai dan dinasihati oleh pakar bahagian hematologi untuk memberi gambaran yang tepat. So elakkan daripada membuat persepsi awal berdasarkan semata-mata pengalaman ataupun berdasarkan kanser yang selama ini mungkin kita dah tahu kan. So mengapa semua ini penting? Kenapa kita kena tahu kita kena buat biopsi, kenapa kita kena buat scan? Pertama sekali, diagnosis yang tepat itu yang paling utama. Kita kena tahu diagnosis penyakit apa, baru kita boleh beri rawatan yang tepat. Kita kena tahu tahap penyakit bagaimana, kerana tahapan yang awal, tahapan 1, 2 berbanding dengan tahapan 3 dan 4, rawatannya berbeza. Untuk memberi keberkesanan yang berbeza, kita memberi rawatan yang berbeza. Dengan kita tahu bahagian mana yang terlibat dalam penyakit limfoma ini, baru kita mampu untuk membuat pemantauan. Kerana salah satu tanggungjawab kita sebagai doktor yang merawat penyakit limfoma ini bukan semata-mata memberi ubat dan berakhir di situ. Kami juga bertanggungjawab memastikan rawatan itu tepat dengan diagnosis yang betul, memastikan rawatan ini bersesuaian dengan pesakit, dan memastikan rawatan ini ada respons yang berbaloi ataupun respons yang
yang mencukupi untuk menjamin outcome ataupun keputusan akhir yang baik. Jadi kita kena tahu penyakit ni tahapan apa pada peringkat awal, dan pada penghujung rawatan bagaimana respons yang terhasil. Maka perlu kepada setiap perkara yang kita nyatakan tadi untuk membuat penilaian yang komprehensif. Ada beberapa uji kaji, atau bukan uji kaji lah, pemeriksaan yang juga kita perlu buat dalam setengah penyakit. Contohnya pemeriksaan sumsum tulang, itu pun salah satu perkara yang perlu kita buat kepada setengah limfoma. Dan sekiranya ada keperluan tentang perkara tersebut, maka kita akan berbincang dengan pesakit untuk melalui proses tersebut. Dan benda itu pun bukan satu benda yang bukan benda yang besar seperti pembedahan di Dewan Bedah. Dia boleh dilakukan dengan segera tanpa ada bius penuh pun. Kita boleh bagi bius setempat sahaja, dan dia boleh mengambil masa dalam 15 minit ke 30 minit sahaja. Itu satu benda yang kerisauan yang selalu timbul jugalah di kalangan pesakit-pesakit saya. Okey, apakah rawatan yang boleh diberikan kepada limfoma? Saya rasa yang paling penting adalah limfoma ni boleh dirawat. Kesembuhannya lebih tinggi daripada kanser-kanser lain. Kalau kita ambil kanser paru-paru, kalau stage 3 dan 4, saya tak boleh memberi nombor kadar penyembuhan sebaik limfoma. Tapi ia sangat bergantung kepada jenis dan tahap limfoma tersebut, dan juga bergantung kepada keadaan pesakit, umur pesakit. Sekiranya pesakit ada penyakit-penyakit lain yang kronik, dia juga memberi merupakan faktor-faktor yang penentu kepada apakah rawatan yang boleh kita berikan. Bahkan umur yang lanjut ataupun berusia dan ada penyakit-penyakit tertentu, ia tidak menghalang kita daripada merawat. Kita akan memilih rawatan yang bersesuaian dengan pesakit. Kami sentiasa melihat keadaan pesakit sebagai faktor utama dalam memberi rawatan yang bersesuaian dengan mereka. Jadi kami tidak akan memberi rawatan yang pukul rata semua orang, semua umur dan semua jenis manusia. Jadi kalau mereka itu berusia, maka kita akan pilih rawatan yang mungkin kurang dosnya, rawatan yang tidak menyebabkan kesan-kesan sampingan yang melampau. Rawatan itu berbentuk kemoterapi dan imunoterapi. Secara umumnya itu ubat yang kita masukkan bertujuan untuk membunuh kanser sel kanser, dan juga imunoterapi ini berbentuk antibody. Jadi kita boleh mengenal pasti apa antibody yang ada pada atau apakah sel yang terlibat dalam limfoma ini, dan kita boleh kenal pasti antibody yang spesifik yang boleh kita gunakan juga membantu untuk membunuh sel-sel limfoma ini. Selain daripada kemoterapi dan imunoterapi, kita juga boleh melakukan radiation ataupun radiasi untuk membunuh sel-sel limfoma ini. Selalunya sebelum kita membuat keputusan kemoterapi, imunoterapi ataupun radiasi, kita akan membuat perbincangan dengan pesakit setelah kita mendapat segala maklumat berkaitan dengan penyakit ini, dan kita akan mungkin menggabungkan beberapa jenis rawatan, baik dia adalah kemoterapi, imunoterapi berserta radiasi, ataupun radiasi sahaja, ataupun kemoterapi sahaja, ataupun imunoterapi sahaja. So perbincangan itu akan berlaku bersama pesakit, dan kita akan bincang secara detail untuk mendapat persetujuan dan juga kooperasi ataupun kerjasama pesakit untuk melalui rawatan ini. Selain daripada itu, mungkin orang akan bertanya, limfoma ni perlu melakukan pembedahan ataupun tidak? Majoriti kes limfoma tidak perlu melalui pembedahan. Jadi mudah kalau kita sudah ambil sampel dari bahagian-bahagian tertentu, kita bagi rawatan dan dia akan hilang sendiri tanpa perlu kita membuat pembedahan ataupun buang penyakit tersebut. Dalam sesetengah kes, apabila penyakit itu mungkin agak advance ataupun agak teruk, di situ ada keperluan kepada pemindahan sumsum tulang. Ini bukan satu perkara yang kita buat rutinly ataupun kepada semua pesakit.
ini kepada pesakit-pesakit limfoma yang tertentu, dan majoriti kes tak perlu kepada pembedahan sum-sum tulang ya. Saya nak kongsikan di sini pesakit saya yang saya tunjuk tadi datang dengan 5 tahun bengkak di mulut tu, takut nak jumpa doktor dan takut nak buat biopsi. Akhirnya membuat biopsi tersebut dan kita bagi rawatan kemoterapi, dan ini sebelum rawatan yang A ni, sebelum rawatan, dan setelah 1 kali rawatan dia berkurang ni, dan selepas 2 kali rawatan dia dah berkurang lagi. So dan alhamdulillah pakcik melalui rawatan tersebut tanpa masalah besar, dan ini hanya rawatan baru 2 kali lah. So ada lagi 4 kali pakcik perlu lalui, dan kita harap penyakit ni akan hilang terus di penghujung nanti. Dan rawatan ini diberikan di pusat rawatan harian sahaja, tak perlu masuk hospital. Tak perlu stay bermalam di hospital. Kita datang dalam beberapa jam pun kena boleh balik ya. So ini baru 2 kali rawatan. Pesakit yang tadi yang ada ruam tu, asalnya mereka ingat hanya ruam berkait dengan ubat, tapi setelah mendapat rawatan untuk Hodgkin lymphoma, ini baru sekali rawatan, kita tengok ruam tersebut memang almost disappear ataupun hampir hilang, dan bengkak di bahagian tonsil dia pun telah berkurangan. Dan pakcik ini juga mendapat rawatan di pusat rawatan harian sahaja. Mungkin ada risiko jangkitan kuman di situ, tapi alhamdulillah setakat ini pakcik boleh mendapat rawatan ini dengan sebaiknya, dan kita dapat kesan dengan jelaslah pada pakcik ini. So apa poin yang penting daripada 2 gambar ini adalah rawatan boleh diberikan, dan kedua-dua pesakit yang saya kongsikan di sini adalah pesakit yang berumur lingkungan 60 tahun ya. So poin yang penting yang mungkin saya boleh kongsi untuk sesi ini adalah, pertama sekali kita kena mengenal pasti penyakit. So kita tak boleh lari daripada masalah. Kalau sekiranya timbul bengkak ataupun dapat simptom-simptom yang tidak berkesudahan, kita perlu mengetahui penyakit apa. Kalau ia adalah penyakit limfoma, ia perlu dinilai, dan dinilai kerana apa? Kita kena tahu penyakit ni sejauh mana dia terlibat dan adakah ia boleh dirawat. Maka sekiranya ia boleh dirawat, maka kita akan membuat keputusan bersama. So saya sentiasa akan berbincang dengan pesakit dan membuat keputusan secara konsensus. Maknanya saya dan pesakit bersetuju dengan rawatan tersebut, dan kita memilih rawatan yang bersesuaian dengan pesakit. Dan tidak boleh berhenti di situ. Untuk memenuhi tanggungjawab sebagai yang merawat pesakit, kita kena membuat pemantauan terhadap penyakit tersebut setelah pesakit melalui rawatan. Bagi mereka yang mungkin mahu memilih rawatan-rawatan yang bukan di hospital, itu saya tidak boleh memaksa sesiapa, tetapi pastikan setiap benda yang berlaku tu memerlukan pemantauan ya. Siapa yang memberi rawatan, dia bertanggungjawab terhadap pesakit yang dirawat. Bahkan itu merupakan amanah yang Allah akan tanya kepada yang merawat, dan itu sikap saya sekiranya saya melawat pesakit yang ada limfoma. So mengenal pasti penyakit, menilai penyakit ini dengan tepat, dan membuat keputusan tentang rawatan, dan seterusnya merawat dan memantau penyakit yang dihadapi oleh pesakit limfoma ini, insya-Allah. So setakat itu sahaja penyampaian saya tentang limfoma. So setakat itu sahaja penyampaian saya tentang. So sekiranya tidak ada soalan, maka sekiranya ada apa-apa nasihat yang diperlukan, boleh rujuk saya di hospital IIUM Medical Specialist Center untuk maklumat yang lebih, dan insya-Allah saya sedia membantu untuk memudahkan rawatan dan juga diagnosis pada peringkat awal. Dengan itu saya tutup
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.